Halo tingkatan 1 semua, selamat kembali ke kelas mingguan kita. Saya Cikgu Eddie. Hari ini kita akan masuk bab 4. Okey, bab baru kita sudah habis bab 3. Okey, kita akan masuk bab 4. Okey, bab ini ialah bab yang saya rasanya paling penting dalam tingkatan 1. Okey, sebab dia sangat panjang, sangat susah, banyak benda yang kamu kena hafal. Okey, bab ini ialah pembiakan. Okey, pembiakan. Okey, untuk hari ini kita takkan belajar manusia dulu, kita akan belajar haiwan dengan tumbuhan dulu. Okey, so kita masuk pembiakan. Okey, pembiakan dibahagikan kepada dua, iaitu seks dan aseks. Okey, seks dan aseks. Okey, seks maksudnya macam kita manusia. Okey, kita ada jantan, kita ada betina, lelaki dengan perempuan. Okey, itu seks. Aseks tak ada. Aseks tu satu sahaja. Okey, ini ada ibu bapa dua orang. Aseks ini untuk satu orang sahaja. Okey, macam katakan saya bakteria, saya kuman. Okey, saya buatkan satu lagi saya buat satu fotostat saya. Okey, sama. Itu kita panggil aseks. Okey, tapi untuk seks tak sama. Okey, bapa dengan ibu hasilkan kamu. Okay, kamu takkan sama dengan bapa ke ibu ke, kamu adalah kamu. Okay, mungkin kamu ada sedikit macam bapa, ada sedikit macam mak, tapi kamu adalah langsung tak sama dengan orang lain. Okay, ini kita akan bincang. Okay, so pembiakan ialah proses penghasilan individu baharu. Okay, kita nak hasilkan individu baru. Okay, organisma hidup. Okay, kenapa kita nak buat ini? Untuk memastikan kesinambungan spesies. Okay, kesinambungan maksudnya berterusan. Okay, terus. Okay, ini sama dengan poin seterusnya supaya tidak pupus. Okay, jika kita ada kesinambungan, kita ada berterusan, kita tidak akan pupus. Okay, pembiakan adalah untuk menggantikan individu yang sudah lama. Okay, untuk meneruskan spesies ini supaya tak pupus. Okay, so pembiakan seks dan aseks macam saya kata tadi, ini untuk dua orang. Okay, ini untuk satu sahaja. Okay, kita tengok definisi. Okay, proses gabungan gamet jantan dengan gamet betina. Okay, apa maksud gamet sini? Ada salah sikit tolong batalkan i. Okay, gamet maksudnya sperma dengan ovum. Okey, ini kita akan belajar minggu depan. Okey, so pembiakan aseks tanpa menggunakan gamet. Okey, untuk aseks dia tak ada ovum, tak ada sperma. Saya terus hasilkan anak baru. Okey, so bilangan individu saya kena ada dua, macam saya kata tadi, kena ada dua, tapi untuk aseks untuk satu sahaja. Sebab saya satu, saya fotostat lagi satu yang langsung sama. Okey, so gamet dan persenyawaan, ini ada gamet, okey, ada persenyawaan, ini tak ada gamet, tak ada persenyawaan. Okey, apa maksud persenyawaan? Persenyawaan maksudnya sperma cantum dengan ovum. Okey, bapa punya dengan mak punya dia cantum dan hasilkan kamu. Itulah maksud persenyawaan. Okey, kita akan belajar ini minggu depan. Okey, so variasi, apa maksud variasi? Kamu tak sama dengan kakak kamu, abang kamu, adik kamu, kamu tak sama dengan saya. Okey, dalam dunia ini tiada dua orang yang langsung sama. Tidak mungkin, impossible. Okey, ini disebabkan variasi. Okey, variasi maksudnya ketidaksamaan. Okey, kamu, saya, siapa-siapa takkan sama. Itulah maksud variasi. Okey, untuk seks dia ada variasi. Okey, untuk aseks tak ada. Okey, jika saya buat satu lagi saya dengan aseks, kita akan sama. Semua akan sama. Okey, katakan bakteria A. Okey, satu bakteria A, kamu bagi dia 5 hari, dia buat 5 juta bakteria A. Semua bakteria A adalah sama. Okay, cuba bayangkan dua orang yang macam kamu sama. Okay, tak mungkin untuk manusia, tapi untuk bakteria dia buat secara aseks. Okay, so contoh, biasanya seks adalah untuk organisma yang bertahap tinggi. Okay,
Maksudnya dia besar macam manusia, mamalia, burung, reptilia, amfibia, ikan, serangga, cacing, semua yang besar. Okay? Tapi untuk asex adalah untuk organisma yang kecil. Okay? Seperti haiwan, okay? Macam bakteria, okay? Atau tumbuh-tumbuhan, okay? Macam paku-pakis, mikroorganisma. Okay? Itu untuk benda-benda kecil. Okay? Dia boleh hasilkan banyak individu dengan cepat. Okay? So, kita tengok pembiakan seks. Okay? Persenyawaan, saya kata tadi, maksudnya sperma cantum dengan ovum. Itulah maksud persenyawaan. Okay, so gamet lelaki, gamet maksudnya sperma lah. Okay, bergamet lelaki, okay, dikenali sebagai sperma. Gamet betina dikenali sebagai ovum atau boleh kata sel telur. Tapi saya lebih suka guna perkataan ovum lah. Okay, so persenyawaan apabila gamet lelaki bergabung dengan gamet wanita, okay, perempuan, okay, atau bercantum. Okay, lebih sesuai menggunakan bercantum. Okay, so dia akan membentukkan zygote. Okay, apa maksud zygote? Zygote adalah kamu. Okay, kamu bermula dengan satu sel. Itulah zygote. Okay, zygote akan jadi besar, jadi baby besar, jadi kamu. Okay, so kamu start dari sel yang pertama, iaitu zygote. Okay, atau zygote, sukalah. Okay, so kita ada dua jenis persenyawaan. Okay, ini adalah untuk seks ya. Asex tak buat persenyawaan. Okay, harap maklum. Okay, persenyawaan dalam maksudnya berlaku dalam badan. Okay, luar maksudnya di luar badan. Okay, so ini gamet bergabung dalam badan induk betina. Okay, biasanya dalam mak, sebab mak yang yang hamilkan kamu, yang kamu pernah tinggal dalam mama. Okay, biasanya bukan lelaki. Okay, tapi kalau untuk luar, okay, di luar badan. Okay, senang saja. Okay, tempat persenyawaan dalam badan. Okay, biasanya ini dalam air. Okay, sebab luar ni dia tak mungkin berlaku di darat. Okay, not possible on land. Okay, dia kenakan ada air. Okay, macam katak, macam ikan. Okay, bilangan gamet dialah sangat sedikit sebab dalam badan dia tak boleh buat banyak. Tapi untuk yang luar, okay, dia hasilkan banyak. Tapi, okay, macam kalau katak, dia hasilkan 1000 ovum, 1000 sperm, tapi mungkin 900 akan mati. Mungkin 100 saja yang akan hasil. Okay, so dia akan buat banyak supaya dia akan hasilkan anak. Okay, dia tak macam kita yang buat dalam. Okay, kita buat sedikit saja. Kita buat satu saja. Okay, mama ada kamu saja. Okay, satu saja. Satu kali satu saja. Tapi untuk ikan dengan katak dia buat banyak. Okay, beratus-ratus. Okay, so contoh haiwan, mamalia, reptilia, burung, serangga yang lebih tinggi. Okay, ini adalah yang dalam air. Okay, macam ikan dengan amfibia. Amfibia maksudnya katak lah. Okay, ini maksudlah dalam dan luar. Nampak? Okay, telur adalah dekat luar badan. Okay, so kita tengok asex. Okay, kita sudah tengok seks, kita tengok asex. Okay, asex ni kita pergi BM punya. Okay, melibatkan sel induk tanpa persenyawaan. Tiada persenyawaan. Tak ada sperma, tak ada ovum, tak ada dua orang. Satu saja. Saya terus hasilkan saya. Okay. Okay. Di mana variasi tidak berlaku. Tiada variasi. Jika saya buat asex, saya akan hasilkan satu lagi yang langsung sama dengan saya. Yang rupa macam saya, semua 100% macam saya. Okay, so kita tengok, kita jangan tengok ni dulu, kita tengok ini dulu. Kita tengok ini dulu. Okay, so asex ni ada 5 jenis. Okay, berapa? Ada 5. Okay, ada 5. Okay, ini kamu kena ingat Jangan ingat definisi, ini tak payah. Okay, ini tak payah. Jangan hafal ini. Kamu cuma kena hafal contoh. Okay, atau tengok gambar yang mana untuk mana. Okay, itu kamu kena faham. Okay, nombor 1. Belahan dua. Ini sangat simple. Maksudnya 1 belah 2. Chop in half. Okay, 1 belah 2. Itulah maksud dia. Belahan dua. Okay, contoh dia macam ni. Okay, nampak amoeba 1, dia pecah kepada 2. Itu saja. Belahan dua. Okay, so siapa buat?
amoeba, paramecium. Ini kita sudah belajar bab 2. Okay, so maksud yang seterusnya pertunasan. Pertunasan ni dia lebih kurang sama dengan belahanda 2, tapi belahanda 2 tadi dia terus potong 2. Tapi untuk pertunasan dia akan tumbuh besar baru dia potong. Macam katakan yeast. Tahu yeast? Yeast ini kita letak dalam bila kita buat roti. Yeast ni, katakan yeast satu, dia akan hasilkan satu yeast kecil dekat tepi. So yeast kecil akan jadi besar. Lepas tu dia potong 2. So dia tumbuh dulu. Dia buat satu dulu. Tapi lepas dia tumbuh-tumbuh, dia potong. So dia ada beza sedikit dengan belahanda 2. Dia tak belah, dia tunas dulu. Proses ini kita kata tunas. Itulah sebab nama dia pertunasan. Dia tunas satu lagi. So contoh Hydra. Hydra ni, kamu boleh cari benda ni dekat air tawar. So yeast, ini untuk roti. So penjanaan semula. Penjanaan semula ni sangat ringkas. Ini biasanya dia macam cacing tanah. Earthworm. Jika kamu potong cacing, dia akan jadi 2. So 2 tu dia akan tumbuh balik. Dia akan jana semula. Regeneration. Macam cicak punya ekor. Cicak punya ekor, kamu potong, dia akan tumbuh balik. So itulah penjanaan semula. Regenerate, saya regenerate. Saya jana semula, saya tumbuh lagi. So contoh, cacing pipih, tapak Sulaiman, tahu tak apa tu tapak Sulaiman? Starfish. Kalau kamu potong satu kaki starfish, dia akan tumbuh balik. Penjanaan semula. So pembentukan spora. Spora ni masa sekolah rendah rasanya kamu pernah dengar lah. Spora biasanya berlaku dalam tumbuhan. Macam alga, kulat, paku pakis, bakteria. Macam mushroom. Mushroom dia guna spora. Biasanya dalam tumbuhan. So ini jenis tumbuhan 4. Inilah paku pakis lah. Paku pakis. So yang nombor 5, pembiakan vegetatif. Vegetatif sama ini untuk tumbuhan. Sebab tumbuhan tu vegetable. Vegetatif. So ini ada 3 jenis. Saya bagi tadi 5 jenis. So yang last kali ni dia bagi lagi 3 jenis. So kita tengok atas yang tadi. Ni pembiakan vegetatif. Vegetatif ni dia boleh biak. Dia boleh buat satu baru bahagi kepada 3 bahagian. Satu akar, satu batang, satu daun. Akar macam siapa? Macam lobak. Kamu cabut lobak, kamu potong dia, kamu tanam lagi, dia akan tumbuh. Sebab lobak tu dia punya akar. Macam ubi keledek, potato. So kamu guna potato, kamu tanam, dia tumbuh. Itu saja. So batang macam siapa? Macam ubi kentang. Ini potato, sorry. Tadi itu sweet potato. Rumput. Bawang. Ini tengok-tengok sajalah. Jangan bazir masa hafal semua. Daun macam siapa? Setawa, begonia. Ini pergi kamu punya sekolah mesti pernah nampak. Ni saya tak nak bazir masa sini. So 3 jenis. Itu saja. Sangat ringkas. So untuk minggu ini kita sampai sini. Kita masuk latihan pula. Kita masuk latihan. Untuk minggu depan kita akan belajar untuk manusia. So 1A, pembiakan adalah proses menghasilkan individu baru. Apakah kepentingan? Untuk kesinambungan spesies. Atau kamu tak ingat perkataan ini, kamu boleh tulis untuk keterusan. Supaya spesies tu terus. Atau untuk elakkan apa perkataan tu kepupusan. Apa yang dimaksudkan oleh pembiakan seksual? Pembiakan melibatkan 2 individu. Jangan kata orang sebab untuk ayam itu bukan orang, itu individu. So jangan tulis orang. Nyatakan 2 perbezaan antara seks dan aseks. Seks ni 2 individu.
Okay, untuk A-sex, ini satu individu. Okay, untuk seks ni ada variasi. Okay, variasi tahu maksud? Tak sama. Okay, ini tiada variasi. Okay, banyak perbezaan. Ada 5, 6. Okay, 2 saja cukup. Okay, apakah jenis persenyawaan berlaku pada harimau dan katak? Ini adalah organisma yang tinggi. So, dia akan buat seks. Okay, jenis persenyawaan mana yang... Oh, jenis persenyawaan. Maksudnya luar ke dalam. Ini ada salah. Okay, bukan jenis. Okay, so dia akan buat untuk harimau. Okay, dia akan buat dalam. Okay, macam manusia. Okay, katak akan buat luar. Okay, manakah kurang berkesan? Okay, luar kurang berkesan. Okay, sebab kenapa dia tak berkesan? Sebab banyak sperma dan ovum dihasilkan, tetapi bilangan sedikit yang akan jadi anak. Okay, macam saya kata tadi, dia hasilkan katakan 1,000 telur, mungkin 10, 20 akan jadi katak, yang lain semua mati. Okay, tapi untuk harimau, katakan satu kali dia hasil anak, dia hasil 5, 5 akan jadi. Okay, tak ada akan mati. Okay, peluang dia rendah. Okay, tapi untuk katak, banyak dia akan mati. Okay, so harimau punya dia lebih berkesan. Okay, so dua jenis persenyawaan, ini dalam, ini luar. Okay, so X ni dalam, Y ni luar. Okay, apa dimaksudkan dengan persenyawaan? Okay, percantuman. Okay, cantum. Okay, combine, percantuman. Okay, gamet, jantan dengan gamet betina. Okay, kalau kamu lupa apa maksud ni, kamu boleh katakan sperma dengan ovum. Okay. Gamet ni lebih profesional dia punya jawapan. Okay, apa perbezaan antara dalam dan persenyawaan luar? Okay, dalam ni, okay, dalaman ni, dalam badan. Okay, untuk luar ni, okay, luar badan. Ni makar ya, jangan ingat ni tak ada makar. Okay, lagi, apa lagi? Okay, hasilkan. Okay, sedikit anak. Okay, ini banyak anak. Okay, itu saja. Yang 5 jenis ni, okay, ini adalah pembiakan vegetatif. Sebab ini vegetable. Okay, sayur. Ini belahan kedua. Okay, terus belah dua. Ini dia tumbuh satu tunas, kita sebut pertunasan. Okay, ini penjanaan semula. Okay, ini apa? Ini spora. Okay, pembentukan spora. Nampak dia tak nak kamu explain terang, dia cuma bagi gambar, kamu cuma perlu cam saja. Okay, yang mana-mana. Itu saja. Okay, ini apa? Okay, belahan kedua. Okay, namakan dua organisma lain yang buat kaedah sama. Siapa? Amoeba. Ingat tadi saya suruh kamu ingat contoh. Okay, Paramecium. Okay, kaedah pembiakan memberikan kelebihan kepada N kerana membolehkan N berkembang biak dengan cepat di kawasan yang sukar. Apa kelemahan pembiakan ini? Okay, maksudnya kenapa kita tak buat ni? Sebab tiada variasi. Okay, lagi. Okay, tadi dia boleh menyebabkan kepupusan. Okay, sebab kenapa dia akan hasilkan kepupusan? Okay, katakan semua bakteria dia sama. Kalau ada satu jenis penyakit yang boleh bunuh bakteria tu, semua akan mati. Okay, sebab semua sama. Okay, kalau satu mati, semua mati. Okay, so ini A-sex, ini sex. Okay, Z ni apa? Ini pembiakan. Nama A pembiakan.
Okay. Persamaan mereka, persamaan A-sex dengan sex adalah mereka dua-dua adalah pembiakan. Okay. Apa dimasukkan dengan Z? Apa maksud pembiakan? Okay. Penghasilan individu baharu. Okay. Bandingkan dua-dua jenis pembiakan di atas. Okay. Bandingkan dan bezakan maksudnya apa yang sama, apa yang beza. Okay. Sama. Okay. Kedua-dua hasil individu baharu. Beza. Okay. Untuk A-sex tiada variasi. Okay. Seks ada variasi. Okay. Itu saja untuk minggu ini. Senang kan? Okay. Apa di kelas yang sangat pendek. Okay. 20 minit saja. Okay. Untuk minggu depan kita akan masuk yang lebih susah sedikit. Kita akan masuk manusia. Kita akan masuk lelaki dengan perempuan. Okay. Banyak bahagian yang kita kena hafal. Okay. So untuk sekian sahaja untuk minggu ini. Harap semua boleh faham. Terima kasih kerana sudi mendengar. Sekian dari saya. Kita jumpa lagi minggu depan. Bye-bye.